this. Okay, for the following graph of function, okay, state the domain where applicable gradient, where the gradient is equal to 0. Okay, where the gradient is equal to 0. Yang mana yang dia equal to 0? Okay, nampak kan yang ni saya share ni? Okay, so sekarang saya nak kamu pastikan dekat depan kamu ada pen, ada kertas. Saya pun buat sama-sama dengan kamu sekarang ni. Just want to know yang kamu ni input function semua boleh buat ke tidak. So we buat benda ni together. Okay, so pastikan ada pen, ada kertas, jangan tidur. Tu yang pastinya. Okay, so sekarang for the following graph function, state the domain. Dekat mana dia equal to 0, it's positive and is negative and does not exist if we have the graph. Okay, so sekarang kita tahu bahawa differentiation tu ialah gradient. Gradient tu apa? Kecerunan, slope, semua tu ialah gradient. Maksudnya kecerunan lah, slope, gradient. Lagi kita panggil apa? Yang kalau kita punya equation yang dulu y sama juga dengan mx tu kan? Mx plus c, ni garis lurus kan? So we are referring when we okey tak kamu kat sana? Sebab saya tadi komputer saya hang sekejap. Okey tak ni? Kan saya cakap seorang-seorang. Okey. So sekarang okey. Thanks for response. Okay, tadi tak okay. Okay, thank you. Okay, so now bila kita ada graph, kita nak tahu dia punya gradient. Gradient tu ialah dia punya kecerunan, which is kecerunan dia tu apa? Dia ini kita cari juga f prime lah ni. F prime x ni ialah gradient. Gradient ni sama. Apa yang dia minta, kalau dia minta gradient, maksudnya dalam kepala kita faham dia suruh cari pembezaan peringkat pertama. Boleh? Sekarang kalau dia kata where the gradient is equal to 0. Dekat mana gradient ni yang sama dengan kosong? Pembezaan yang sama dengan kosong, ingat balik macam mana nak cari pembezaan yang M tu? Kecerunan tu, dia ialah Y2 tolak Y1 bahagi M2 tolak M pula X kan, sorry. Kat sini ialah X2 tolak X1. Yang ini ialah daripada satu titik X2, Y2 dan satu titik X1, Y1. Okey, kecerunan ni ini ialah nilai M, which is dia sama juga dengan pembezaan pertama. Okey. Untuk yang ini, okey, kita ambil daripada dua titik. Kita dapat titik yang pertama, titik yang kedua. So we can find the value of M. Okay, now what is the gradient when it is equal to 0? Bila dia sama dengan kosong bermaksud apa?
Bermaksud apa? Apa-apa kalau kita ada equation ni masa bila dia sama dengan kosong? Siapa tahu? Okey, so sekarang kita tahu bahawa garis lurus. Maksudnya sekarang dia punya Y ni, Y2 tolak Y1 ni. Okey, so sekarang kita nak tahu pada titik berapa ni? Okey, so sekarang macam mana kita nak tahu masa bila dia kosong? Yang ni. Okey, kita tahu bahawa nilai ni kosong bila gradient dia, kecerunan dia ialah garis melintang. Boleh nampak tak? Bila dia garis melintang, dekat mana yang dia garis yang dia which is horizontal? Kat sini. Bila dia horizontal which mean our nilai Y ni, Y2 dengan Y1 ni, okey, nilai Y dia, Y2, Y1 ni sama juga dengan kosong. Y2 tolak Y1. Maksudnya titik tu ialah garis melintang. Dekat mana gradient dia melintang? Kat sini kan? Kecerunan dia kat sini. Which is, boleh nampak tak ni? Iaitu kalau kita ada dua titik, satu titik dekat sini, satu titik kat sini. Contoh kita nak cari, ini kan gradient kan? Kita nak tahu kecerunan pada titik yang ni. Okey, pada titik ini. Maksudnya ambil dua titik yang bersebelahan dia. Contohnya kita ambil apa ni? Kalau ini negatif 3 kan, Y kita ialah negatif 3. Lagi satu titik pun negatif 3 juga. Sebab kita nak cari kecerunan kan. Contohnya satu titik kita ambil kat sini, which is 6. Contoh 6. Okey, lagi satu titik kita ambil yang dekat sini lah. Iaitu kosong. Okey, boleh faham tak apa yang saya buat ni? Saya nak feedback. Kalau tak faham, please let me know. Ini kita nak cari gradient kan dekat graf ni. Bila kita nak cari gradient, okey, bila kita nak cari gradient, kecerunan kita tak boleh cari contohnya okey, dekat sini, sekejap saya padam ya. Okey, dekat sini, bila kita nak cari kecerunan, kita tak boleh cari kecerunan tu pada satu titik. Maksudnya, contoh kita nak cari kecerunan, contohnya kat sini, kita nak cari kecerunan yang dekat titik ni. Kita tak boleh ambil satu titik je. But we have to take garis lurus macam ni, tangent dia. Maksudnya kat sini, kecerunan yang dekat titik ni, titik yang ini, yang saya merahkan ni, kita mesti dapat satu garis lurus yang melalui titik tu. Which is, yang ni lah. Ini ialah dia punya kecerunan yang biru ni. Boleh tak? Kalau kita nak cari kecerunan pada titik ni, which is kita cari, sorry saya ni tak ada pembaris kat sini. Maksudnya kita ambil satu tangent. Tangent ni yang melalui garis tu tapi dia ikut kecerunan kita punya lengkung tu. Okay, this is what we call dia punya gradient. Okay, so sekarang untuk cari titik kecerunan dekat titik yang saya lintangkan ni, kita tak boleh cari yang ni saja, but we have to find 2 point, which is yang satu kat sini, yang satu dekat sini. Boleh nampak tak? Ada dua titik yang saya pangkahkan kat situ. Okay, so sekarang kalau dua titik ni, contohnya saya ambil yang ni, okay, kalau saya ambil satu titik yang dekat atas ni, iaitu contohnya yang dekat sini, kita ambil yang ni, kita agak-agak je kat sini, ialah titik dia, ialah contohnya X dia pada titik yang saya bulatkan ni. Koordinat dia ialah 10. Okey, yang ini kita angkarkan sebagai 4. Okey, yang ini ialah point A, point yang pertama. Okey, point yang kedua yang saya pangkahkan kat bawah ni yang ni. Okey, bila saya pangkahkan yang ni, contohnya saya ambil titik B ni ialah apa? B ialah 8. Okey, ini ialah X dia 8, tapi kalau yang pangkah ni, Y dia berapa ni? Y dia berapa? Kosong. Okey, betul Faris, kosong. Okey, so if we want to find this kecerunan, maksudnya kita cari dua titik, betul?
yang melalui dia, yang follow the cerun kepada graf kuadratik ni. Okey, so sekarang kita ada 2 titik. So sekarang kita nak tahu berapa dia punya nilai M. Nilai M dia ialah okey, mana-mana sahaja. Okey, so sekarang kalau kita ambil ni, kita ambil yang jauh ni, maksudnya kita ambil 10. Ni cari M tolak salah. Kita ambil Y dulu kan, nilai Y kat atas kan? Which is kita ambil nilai Y dia ialah ambil nilai Y1 4 ni, 4 tolak Y yang kedua ialah kosong, betul. Bahagi dengan X yang pertama ialah 10 tolak dengan 8. Okay, so kat situ kita akan dapat 4 per berapa? 4 per 2, which is dia punya kecerunan ialah 2, betul tak? Yang ni, kecerunan yang ni. Betul. Okay, so sekarang kecerunan yang ni ialah positif. Okay, so sekarang kita tahu bahawa bila dia meningkat, bila graf ni meningkat, kecerunan dia positif. Okay, cuba kita nak tahu bila graf ni menurun. Graf ni menurun. Macam mana saya tahu dia meningkat ke menurun? Okay, if we want to measure meningkat ke menurun, kita ada value kan, value kita daripada yang kecil kepada yang besar kan nilai X ni. Okay, so kita mulalah graf tu dengan yang kecil. Yang kecil which is dia menurun dahulu sampai satu titik minimum dia meningkat. Betul? Okay, macam mana saya dapat value X dengan Y tu? This is the graph ni kan 0, 3. Kita anggarkan, we assume is maksudnya A ni, A yang atas ni tak mungkinlah A ni ialah negatif 10, 4 because this is mesti logik lah kan, betul tak? Yang ni nilai Y dia yang dekat atas. Lepas tu kat sini nilai X dia lebih daripada 3. So kita ambil yang logik which is kalau kita ambil 10 tu, it assume is logic, right? So saya ambil 10 dengan 4 nilai yang pangkal yang pertama ni, yang ni koordinat. Okay, yang kedua ni dia lagi kecil daripada nilai yang kita assume tadi. Meaning that kalau kita ambil dia 8, it's okay, right? It's logic, right, Irsyad? Okay. Better ambil genap lah, janganlah ambil perpuluhan. Semua tu kan susah kan? Okay, so sekarang kita tahu bahawa bila graf ni meningkat, kecerunan dia positif. Okay, so sekarang kita nak measure satu lagi ni. Satu titik ni, dekat kecerunan dia menurun. Maksudnya dia decrease. Dia menurun. Okay, daripada X yang kecil dia menurunkan kat sini. Okay, pada titik ni, contoh kita ambil satu titik ni. Bagi saya satu contoh titik yang saya pangkahkan ni, dua titik yang saya pangkahkan ni. First berapa ni? Bagi satu nilai. Contohnya berapa dekat sini? Okay, kat situ negatif 3. Itu boleh diterima. Okay, betul tu. Maksudnya kat situ kita ambil satu titik yang ni pula ialah negatif 3 dengan 4. Okay, bila kita ambil satu lagi titik kat bawah ni, saya ambil betul-betul atas kosong yang Y kosong ni. Okay, itu berapa? Satu nilai. Which is kalau kita nak ambil dia kecil daripada negatif 3 tadi kan, negatif 1 dengan kosong boleh tak? Satu lagi nilai dia lalu juga kan kat sini. Yang ni pula, yang kat sini pula. Boleh? Kita dah dapat 2 titik. Okay, so sekarang kat sini M dia berapa? M dia ialah ambil nilai Y dulu 4 tolak kosong bahagi dengan negatif 3 tolak berapa tu? Tolak negatif 1. Kan? Dia sama juga dengan berapa? 4 per berapa tu? Negatif 3 tolak 1. Tolak negatif 3 tambah 1 lah maksudnya tu negatif 2. Kamu nampak tak? Negatif 2. Maksudnya nilai dia ialah berapa? Negatif 2. Nampak tak? Dia nilai kecerunan dia negatif. Bila dia menurun, nilai kecerunan dia negatif. Negatif 2 dia menurun. Okay, nampak tak? When is decrease, nilai dia ialah positif. When is increase, nilai dia ialah negatif. Okay,
So sekarang yang tu konsep yang saya nak kamu faham dulu dalam kepala kamu itu. Okey, so sekarang dekat situ bila masa pula, sebab soalan ni tanya equal to 0 tau. Okey, bila masa dia sama dengan kosong. Okey, kita nak tahu nilai kecerunan dia sama dengan kosong. Okey, cuba ambil satu dekat titik ni, ambil satu tangent. This is what we call tangent. Tangent ialah garis yang melalui kita punya graf pada satu titik. That's we call tangent. Bertembung. Garis lurus yang macam tu. Okay. So sekarang kalau titik yang saya gariskan ni, saya ambil dua point, which is yang ni, satu yang saya pangkalkan ni, satu lagi saya pangkalkan ni. Bagi saya dua value kat situ, kamu yang agak. Sekarang dua value yang pertama dekat sini berapa? Ni. Berapa? Okay. 0, -3. Okay, so bagi saya value yang kedua ni agak-agak berapa? Yang ni pula. Value yang kedua, this is A. Okay, so sekarang kita ambil 6, -3. Tak mungkin 6 kosong kat situ. This is the Y value dia sama kat sini. 10 -3 pun boleh. 7 -3 pun boleh. Maksudnya kamu dah faham kat situ. Okey. Salah tulis. Tak apa. Kita salah kat sini tak apa. Okay, this is the point B. Okay, now please find the M for this. M ni. Okay, M ni sama juga dengan berapa? Ambil nilai Y kita. Y tolak Y satu titik, tolak Y lagi satu titik, which is -3 tolak dengan -3 bahagi dengan 0 tolak 6. Faham ni nilai M yang saya cari ni? Okey, ini ialah 0 per -6. Betul? This is 0. Okey, dia akan jadi 0. Okey, nampak tak kat sini? Kecerunan dia akan jadi 0 bila gradient dia ni melintang. Maksudnya dia pada titik maksimum atau minimum dia akan jadi 0, betul? So sekarang the concept is first derivative which is the M that we find just now, M2 gradient. Okay. Kecerunan tu ialah first derivative lah. Pembezaan pertama kita ialah kecerunan. Kalau maksudnya kita selama ni kita belajar pembezaan. Actually, we want to find the first derivative bila real application dia ialah kecerunan. Okay, so sekarang kecerunan ni kita tahu dia ialah apa yang kita boleh simpulkan dekat sini ialah, sekejap saya ni sikit sebelum kita jawab soalan yang kita faham. Okay, kecerunan ni ialah M, kan nilai M yang kita cari tadi. Okay, so sekarang yang pertama, kecerunan dia positif bila kita ada satu graf yang meningkat, increase. Okay, so kecerunan dia akan jadi negatif bila kita ada satu graf yang menurun, decrease. Okay, so now another point is the kecerunan, it will be value dia 0. Pembezaan pertama, nilai dia 0 bila kita ada satu titik minimum atau satu titik maksimum. Minimum or maximum. That's the thing yang saya buat tadi, yang saya nak simpulkan. Okay, so sekarang konsep ni faham? Faham macam mana saya cari dapat positif tadi, saya dapat negative value, dia decrease. Macam mana saya dapat 0 tadi sebab nilai Y kita sama kan kat situ. Okay, so try to answer this question. Okay.
So now we want to answer first question now. Okay, for the first question, where is the value gradient is equal to 0? Okay, so now we know that untuk yang pertama, untuk graf ni, yang pertama, how to answer this? Yang pertama, by referring to this graph, f x equal to 0. Ni saya tak buat apa, saya tulis balik je. It's just in the notation. Is equal to 0. Gradient dia sama dengan kosong bila? When x is equal to what? Asal bila? Dia sama dengan kosong tadi? Kat sini kan? Kan? Dekat value yang dia melentang tadi, betul? Okay, so what is the value for x here? Kat sini nilai x dia berapa? Betul. Okay, 3. Okay, f prime x kecerunan sama dengan kosong when x sama juga dengan 3. Okay, kita jawab yang kedua. Okay, yang kedua. Is positive. F prime x, kalau kita nak kata dia positif, which mean that it is greater than 0, right? Okay, bila masa dia greater than 0? Yang tadi positif kan bila dia increase, betul tak? Bila yang dia increase. Okay, we know that from this point sampai ke atas dia increase, right? Macam ni kita nak tulis tu. When dia positif, when what? When x is greater than 3. Faham tak apa ni? Saya buat ni. Siapa yang tak faham, please voice out. Nampak tak? Graf ni dia meningkat bermula pada x sama juga dengan 3 yang saya garis ni kan, betul tak? So, it will increase when x is greater than 3. So, when it is increased, meaning that it is greater than 0. Okay, nilai dia positif, maksudnya bila dia x lebih besar daripada 3. Okay, sebab greater. Sebab dia positif. Just now kan saya kata bila dia positif, m value dia ialah positif. M value dia positif. Nilai m dia positif bila dia meningkat tadi kan? Okay, daripada titik 3 ni ke atas, graf ni meningkat kan? Okay, so sekarang yang ketiga. Bila masa dia negatif bermaksud f prime x is less than 0. Dia negatif kan? Bila? When? Bila masa dia negatif? Negatif, okay. Betul Kisha, which is when x is less than 3. Maksudnya dekat titik ni, kita tahu graf ni yang kecil daripada 3, graf ni semua menurun. Okay. So sekarang, dekat mana nilai dia tak exist? So sekarang dekat sini, dia tak ada nilai yang dia tak exist sebab sini semua continuous function. When it is continuous, dia tak ada terputus. Dia bersambung semua, so it does not have the point where it does not exist. Okay. Clear Yang pertama saya dah go slow ni. Tangent. Okay, so sekarang kita pergi ke yang kedua. Nak tahu faham ke tidak? Cuba jawab yang kedua. Okay, yang kedua, kita cuma nak kena identify first. Identify. Okay, yang ni ialah where the point tu. Yang pertama ni ialah kita dapat graf. Kalau kita dapat soalan macam ni. Okay, yang ni nilai dia menurun kan? When it go up to 2, nilai dia menurun kan kat sini? Sampai sini. Sini sampai sini graf dia menaik, betul? Dan lepas daripada tu dia menurun balik. Okey, dekat sini dia ada dua kecerunan yang
X sama M dia sama dengan kosong, which is dia ada satu titik maksimum, ada dua titik maksimum dan minimum, betul tak? Okay, so sekarang yang pertama, soalan dia yang pertama tadi, dekat mana dia equal to 0? F prime X is equal to 0 when where? X is equal to what? Okey, dua titik yang kecerunan dia kosong kan kat sini sebab dia ada dua kecerunan, dua maksimum and minimum here. Okey, dekat mana? Bagi saya satu titik. When X, tengok dekat nilai X je. Kat sini satu titik ialah nilai yang dia minimum, dia nilai dia kat mana tu? 2 dengan ni, satu nilai yang pertama yang dekat sini betul? When X is equal to -1. Betul, Isyad. Ikuan dia salah tengok graf tu. -1 salah. Isyad salah. Kosong. Betul lah ikuan. Yang pertama tengok kat X. We don't refer to Y. Okay, ikuan betul. Okay, so tak apa. Kita learn together. Saya pun buat silap, nampak? Okay, so sekarang kosong lagi satu ialah 2. Kan betul tak? Kosong dengan 2. Okay, dan yang kedua, bila masa dia positif, F prime X is greater than 0 bila masa? Bila dia meningkat, betul. Nampak tak? Nilai yang meningkat dekat mana? Dekat dua titik ni. Ni, dekat sini, selang ni. Selang yang saya birukan ni. Sekarang. Selang ni nilai dia macam mana? Nilai X dia, when X is, dia ada dua nilai lah kat situ. When X is greater than 0 and X is less than 2. Dia dekat dua selang tu. Boleh nampak tak kat situ? Yang tu ialah dia positif. Dia di antara dua selang kat sini. Dia meningkat. Kecerunan dia positif. Okey, kecerunan dia positif ni dekat ni, selang ni. Selang sini yang saya merahkan, ya. Yang saya merahkan ni. Selang ni nilai X dia yang pertama kosong di antara titik kosong dengan 2, right? Di antara kosong dengan 2. X tu di tengah-tengah. Boleh. Ada soalan, please ask. Don't keep. Okey, yang kedua, yang ketiga tadi nilai F prime X dia negatif. Negatif masa bila? F prime X dia is less than 0. Is less than 0 masa bila? Dia menurun dekat dua keadaan kan kat sini? Which is ni yang pertama. Ni. Yang pertama, sebelum kosong dengan selepas 2. Betul tak? Betul Nurul Natasha kat situ. Satu iaitu X is greater than 2. Okey, okey macam Nurul Natasha tadi cakap, pertama jangan lupakan yang ni, yang pertama ni, yang dekat depan ni, padam ni. Okey, yang merah ni 2 yang menurun, betul tak? Okey, it decrease, menurun when X is less than 0 and bukan negatif 2, equal. We are referring to X now. And X is greater than 2. We are referring to X now. Faham apa yang saya buat ni? X lebih kecil daripada 2, daripada kosong, dan X lebih besar daripada 2. Dia menurun pada titik, pada graf, X lebih kecil daripada kosong dan X lebih besar daripada 2. Faham? Dan dekat sini, dia tiada titik yang gradient dia tak exist, dia tiada. Okey.
Okey, kalau faham Alhamdulillah, saya doakan memang kamu boleh jawab ni final. Final dah siap dah, soalan midterm yang tak siap lagi. Kamu faham konsep menurun, menaik, apa semua tu. Please understand. Please take this opportunity while I'm one-to-one with you in the tutorial class. Okey, dalam tutorial class hopefully kamu tak tidur dengar apa yang saya membebel kat sini sebab penting. Kalau tak faham, saya akan betulkan kamu dan next week we are referring, maksudnya next week kita masuk chapter lain. We are not talking about this anymore. Okey, boleh Ini memang mak-mak ni suka bebel ni. Okey, baik Imran, dengar ya. Okey, so now we are C now. C. Dekat mana C ni dia ialah sama dengan kosong. Kecerunan dia sama dengan kosong dekat sini. Ni dah graf dia dah lain dah dekat sini. Dia sama dengan kosong. Ingat balik tadi graf dia melintang. Okay, is definitely will equal to 0. Betul tak? Yang ni. Nilai ni kamu nampak dia memang dah melintang. Kecerunan dia kosong. So, macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak buat ayat? It will equal to 0. Macam ni, pembezaan pertama dia sama dengan kosong bila masa tu? We are referring to X now. When X is less than 0. Betul? Bila X lebih kecil daripada kosong, kecerunan dia sama dengan kosong. Boleh faham? Okey, yang kedua. Kat sini. Bila masa kecerunan dia positif, lebih besar daripada kosong, positif. Bila masa? Ayat dia natural lah, dia natural kat situ. Tiada peningkatan dan tiada penurunan. Betul Isyad? Okay, so sekarang dekat mana yang dia positif? Dia meningkat. Kita nampak kan graf ni meningkat pada titik ni. So how can we introduce, maksudnya macam ni kita nak terangkan. F prime X is greater than 0, dia positif. Bila apa tu? Kita refer dekat X juga. Betul Imran. When X is, Kisha betul, X is greater than 0. Good. Okay, so sekarang bila masa yang ketiga? Bila masa yang dia negatif? F prime X less than 0 bila masa? Dekat mana? Ada tak? Ada kan? So, dia F prime 0 is does not exist. Does not exist lah, tak ada. Sebab matematik ni kat sini kamu dah boleh faham. Ada kala jawapan tu tak wujud, tak ada. Kena tulis lah. Nanti kan tak ada jawapan, macam mana saya nak tanda kamu faham ke tak? Okey, yang keempat. When it is does not exist. Dekat mana dia tak exist? So sekarang kat sini, dekat mana yang dia tak exist? Tadi kan saya kata, kecerunan dia tak exist bila garis tu terputus, betul? So sekarang kita tahu dekat sini, X sama juga dengan kosong. It does not exist, kecerunan dia tak exist. Bila? When X is equal to, kat sini, ada satu titik kat sini, ada satu titik yang dah tak diplotkan. X sama dengan kosong tak ada value kan? Betul tak? Nampak tak apa yang saya cuba sampaikan ni? Tak ada value yang diplotkan pada X sama juga dengan kosong. Okay, so for this graph, the gradient does not exist when X is equal to 0. Okay, so dapat macam ni full mark. Okay, so sekarang ingat bila yang ni dah fokus dekat final. Final ada
bertulis punya soalan. Soalan yang bertulis maksudnya kamu kena ada jawapan macam ni so that I can write your answer. Maksudnya I can check your answer. Okay, so dekat sini yang kedua, find the gradient. Macam mana nak cari gradient untuk first principle? Gradient ialah perbezaan just now kan? Okay, so sekarang dia guna using first principle. Remember back, what is the rumus for first principle? Limit x x pula. Okay, limit h menghampiri kosong f x plus h tolak f x bahagi dengan h. Yang ni ialah rumus untuk first principle. Okey, untuk first principle ni, macam mana kita nak cari dia punya gradient untuk soalan ni? Soalan ni, at point x is equal to negative 2. Dekat, macam mana kita nak dapat jawapan tu? Okey. Untuk first principle, siapa ada soalan? Maksudnya siapa yang memang tak reti nak buat untuk first principle? Guna rumus ni this is the formula for first principle. Okey. Boleh cari tak ni? Kita nak cari gradient guna first principle. Okay, so sekarang dekat situ first principle ni rumus dia. So sekarang ini kita punya fx. Ini kita punya fx. Okay. So this is the value for this. Kita dah dapat dah fx ni. Fx ni kita dah dapat. Dengan gantikan ni semua dekat dalam fx ni. Okay, but here the question is here. How can we replace fx campur h kat sini? Okay, ingat balik Sekarang ini ialah fx. Kalau fx campur h sama juga macam mana? Okay, so rumus ni dia akan jadi apa? 3 x campur h kuasa 2 tolak 2 x campur h tambah 1. Okay, this is the value for x campur h yang kamu kena letak di sini. Okay, untuk gantikan dalam ni ada soalan tak? X campur h ni, sekarang saya nak tanya, x campur h ni nak ganti daripada fx. Ada soalan tak untuk dapatkan yang ni? Okay, semua faham Okay, so sekarang untuk yang ini, macam mana kita nak selesaikan benda ni? Okay, so sekarang kat sini, kalau saya, macam mana ni? Okay, so sekarang dekat sini kita nak, saya padam Saya padam, saya buat semula. Faham tadi cari x dengan fx campur h tu? Okay, so sekarang dekat situ, kita ada ni. Okay, so sekarang rumus dia ni ialah limit. Limit h menghampiri kosong f x campur h tolak f x bahagi dengan h. Okey, untuk yang ni dia sama dengan, okey, saya tutup chat ni dulu. Okey, so sekarang dekat sini dia ialah apa? Gantikan ni dekat tempat x campur h ni dia jadi apa tadi yang saya buat tadi? 3 x campur h kuasa 2 tolak 2 x campur h tambah 1 tolak dengan buat kurungan sebab ni fx campur h fx pula. Okey, letak semua fx dalam tu 3 x kuasa 2 tolak 2 x campur 1. Yang ni ialah daripada soalan ni.
Okay, so semua ini bahagi dengan H. Okay, sebab kita refer dekat formula ni. Okay, so now, okay, so sekarang saya buat kat sini Okay, limit, kembangkan dia. Apa yang boleh kita selesaikan, kita selesaikan. H menghampiri kosong. Okay, yang dalam ni kita kena kembangkan kan? Okay, so sekarang dia jadi apa? 3. Dalam tu ada apa? Dia ialah apa? Kat sini, X campur H kuasa 2 ialah apa? X kuasa 2 campur 2X H campur H kuasa 2. Siapa yang tak boleh buat ni lagi, sila darab X campur H, darab X campur H, kembangkan dia Okey, so sekarang dekat situ yang ni 3 tolak dengan, saya kembangkan apa yang ada kat atas ni. 2. Kalau saya cepat, please interrupt. Kalau tak faham, tolong cakap sebab saya tak buka chat, saya tak nampak. Okay, so sekarang dekat sini 2 kali X, 2 kali H. Okay, dia ialah 2X tolak 2H. Yang ni nak kena careful sebab dia ada tambah tolak tu. You have to careful. Okay, 2X tolak 2H campur 1 tolak dengan yang dalam kurungan ni kita kembangkan dia tolak 3. X kuasa 2. So sekarang tolak-tolak tambah 2X. Yang ni tolak tambah ke? Tolak lah kan. Okey, dia tolak ni. Tolak tambah 1 ialah tolak 1 bahagi dengan H. Okay, so sekarang ni apa yang kita boleh simplifykan kat dalam ni, kita simplify. Okay, sekarang saya nak kembangkan yang dalam ni. Okay, so sekarang saya buka kurungan ni. So 3 kali X kuasa 2 akan dapat, sebab saya malas nak tulis balik, saya just padam je. Kat sini saya buka kurungan, dia ialah 3X kuasa 2. 3 kali 2 ialah 6. Just now 3 kat luar kan. Okay, kat sini ialah 6. Okey, lepas tu yang dekat dalam ni ialah 3H kuasa 2. Dia ialah 3H kuasa 2. Okey, by looking at this equation, apa benda yang kita boleh tambahkan dekat sini? Okey, nampak tak kat sini? Dia dah boleh simplify. Dalam matematik, kalau kamu nampak equation panjang macam ni, jangan takut, suka. Okey, H menghampiri kosong. Okey, kat dalam ni ada 3X kuasa 2. Tolak dengan 3X kuasa 2. Terhapuslah 3X kuasa 2 tu. Betul tak? Okey, ada tak dalam sebutan X, H, X, H kat dalam sini? Tak ada kan? Okey, tak ada. So, we remain 6X. H kat situ. Dia tak ada tolak dengan apa-apa kan? Okay, so settle yang ini. Okay, so 3H kuasa 2 ada tak dalam ni? Tak ada kan? Okay, tambah 3H kuasa 2. Okay, sekarang kita ada tolak 2X. Ada, kat sini ada tolak 2X, lepas tu dia ada tambah 2X. Betul tak? So, kat situ terhapuslah 2X tu. Okay, so now kita jumpa tolak 2H sebab dalam ni dah tak ada H kan. Okey, tolak 2H. Okey, so kat situ ada tambah 1, tolak 1. So habis kat situ. So yang ini sahaja yang tinggal. So dari panjang-panjang ni, so kamu dah berjaya simplifykan dia, tinggal 3 sebutan je kat dalam ni. Okey, sekarang kat situ bahagi dengan H. Okey, so when S is approaching to 0, dekat sini, gantikan kosong, kosong, kosong. Dekat tempat H ni, kamu akan dapat kosong per kosong kan? Remember the concept of limit. Dapat kosong per kosong, we have to factorize sebab kita nak eliminate yang atas dan bawah. Okay, so now we can eliminate by factorize this. It become H equal to 0. Yang ni H boleh keluarkan kan, kat sini ada H, dalam ni ada H, sini ada H. So we can factorize H. So yang dalam tinggal 6X H lagi campur 3H sebab H dah ada satu kat luar.
tolak 2. Okay, bahagi dengan H. Okay, so now we can eliminate atas bawah. Jangan eliminate selagi kamu tak factorize. Itu salah. Okay, so sekarang when you eliminate it, can we replace H kosong dalam sini? Boleh kan? So sekarang value dia tinggal berapa? Value dia tinggal berapa tu? Ini kan 6 saya salah ni kat sini. Dia tak adalah 6XH dah. H ni dah keluar kan, betul tak? Saya pun buat silap juga. Okay, so sekarang dia tinggal 6X tolak 2 sahaja. Because of our H is approaching to 0. So now yang ni bila dia kosong, dia tak ada lah. So dah tak ada lah value ni. Sebab H kosong kan. So the final answer is 6X tolak 2. This is the final answer. But our soalan dia tanya X sama juga dengan negatif 2 kan? Ni kat sini soalan ni dah tertutup. X sama juga dengan negatif 2. Dia nak tahu nilai when X is equal to negative 2. So, X is equal to negative 2. Gantikan je lah. 6 kali negatif 2 tolak 2. Dia akan jadi negatif berapa? 14. So, selesai. Boleh? Boleh tak? Ada soalan? Terima kasih 6X je puan. Betul-betul. Okay, so boleh faham tak untuk first principle ni? Okay, untuk first principle, soalan yang ketiga ni pun nak cari first principle. Yang ni saya tak go through, but you have to answer this. Guna first principle tadi, guna rumus limit. First principle always remember limit H approaching to 0, F X plus H tolak F X bahagi dengan H. Guna rumus ni, jawab soalan nombor 3. Okay, so saya bagi final answer je. Sekarang saya bagi task dekat kamu jawab benda ni. Okay. So, the final answer is, okay, final answer yang pertama ialah negatif 6. Buat sampai dapat negatif 6. Yang kedua ialah jawapan akhir dia ialah negatif 8. X tolak 1. Sila cari yang ini. Yang ketiga jawapan dia ialah 1 tolak 3 X kuasa 2. Okay, this is the final answer for this question number 3. Okay, can we move to question number 4? Ini saya tinggalkan untuk kamu buat first principle. Sila buat latihan. Maths bukan sekadar tengok, but we have to try. Okay, we move to question number 4 now. Puan, Ya, yang tadi jawapan dia negatif 14 yang bawah tu. Betul, negatif 14 soalan nombor 2 tadi kan? Betul? Okay, so here, soalan nombor 4. Yang ni dah mudah. Kalau dia kata differentiate sahaja, soalan untuk derivative, differentiate sahaja meaning that you have to find using rule pun boleh. Rule tu apa? Rule tu yang dalam nota tu saya letak petak tu yang dalam kotak tu. Boleh faham tak? Okay, so we try to answer this by using rule. Okay, yang pertama ni siapa dapat jawapan? Jawapan dia sama yang berapa? Guna rule je, tak payah first principle. Dia ialah 12 X kuasa 2. Siapa ada soalan? Saya buka. This is by using rule. Guna rule ni. Okay, rule ialah yang ni kuasa darab dengan 4. 3 kali 4, 12. Okay, yang atas kuasa ni tolak 1. Okay. Okay. Yang lain-lain? Okay tak? Kalau memang tak faham, tak tengok lagi kuliah saya, sila mengaku.
Okay, so yang B ni dapat berapa jawapan dia by using rule? Okay, kita dapat 4x kuasa 3 because of 4 ni turunkan ke depan, yang atas ni tolak 1. Jadi dia ialah 4x kuasa 3 tolak, okay, we have this another one yang ni, which is x ni kuasa 1, betul? 1 pindahkan ke depan, dia akan dapat negatif 6 lah, 1 kali 6. Okay, so x tu ialah 1 tolak 1. When 1 tolak 1, it become x kuasa 0. Dia ialah 1. So 6 kali 1 ialah 6. Okay, ni final answer. Betul, Kisha? Okay, yang mana tadi Isyad? Apa sama tu? Dapat tak tu? Siapa lagi? Tadi nama-nama Ikhwan, Hakim, Ikmal. Dapat? Imran. Understand this or not? Siti Nohalina? Baru faham Faris dah tengok kuliah saya belum? Okey, untuk C ni macam mana kita nak cari untuk C? Apa ideanya? Kembangkan dulu, betul tak? So sila kembangkan. Kembangkan macam mana? Buat satu-satu. Buat yang ni dulu. 2 ni dulu. Kembangkan. Lepas dah dapat jawapan tu, darab pula yang dalam ni. Sila kembangkan sekarang. Dapat apa? Y dia. Y sama juga dengan berapa? Siapa dapat? Sila buat sekarang. Saya tunggu. Empat X campur 6X. Jawapan apa tu, Kisha? Yang ni saya nak tahu jawapan, kembangkan dulu. Yang kalau di Y dx tu salah tu. Sila kembangkan Y sama yang berapa tu? Nak tahu kamu kembangkan ni pandai ke tidak? Betul ke salah? Kembangkan dulu. Y sama yang berapa tu? Siapa dah dapat? Sila buat jangan malas, saya tak nampak. Tuhan nampak kan Imran kan? Saya okey je, nak tidur lah. Yang rugi kamu, saya tak rugi. Okay, jadi yang ni, sini siapa dah dapat kembangkan dia? Okay, so yang ni kembangkan mesti dapat apa? Siapa dapat? Tak dapat lagi. 5x kuasa 2, salah tu Kisha. Kembangkan ni kita dapat ni tau. Ni 2x kuasa 3 tambah x kuasa 2 tolak 5 x campur 2. Ingat kita nak kembangkan macam mana? Dia ialah 2x tolak 1 kali dengan x campur 2 dahulu. Kita buat ni 2 dulu. Okay, bila kita kembangkan dia akan jadi apa? 2x kali dengan x ialah 2x kuasa 2. 2x kali dengan 2 ialah tambah 4x. Negatif 1 kali dengan x ialah tolak x. Negatif 1 kali dengan 2 ialah tolak 2. Okey, dah dapat yang ni selesai. Lepas tu buat yang ni pula. Darabkan pula yang kat belakang. Dengan x tolak 1. Okey, so sekarang darab dengan x tolak 1. Each of elemen dalam ni darab dengan ni. Satu-satu. Kita kena buat satu-satu. Saya pun tak ada jalan singkat pun saya nak buat. Saya buat satu-satu.
Okay, which is 2x kuasa 2 ialah darab dengan x akan jadi 2x kuasa 3 tambah 4x kuasa 2 tambah. Kalau saya salah, tolong betulkan ya. Tolak x kuasa 2, tolak, tambah 2. Lepas tu, tolak, sorry. Tolak x. Salah. Ya. Negatif 1 tambah 2 tu jawapan dia memang 2 kan? Negatif 2 kan? Yang mana? Yang Negatif 1 tambah 2. Negatif 1 darab dengan 2. Negatif darab positif, negatif kan? Salah. Okay, bantu. Okay, betul. Boleh interrupt ni. Saya pun kadang-kadang salah ni. Tolak x kuasa 2 tadi ni. Tolak pula dengan x ialah tolak 2x. Okay, lepas tu selesai yang untuk x ni. Lepas tu darab satu-satu dengan negatif 1 pula. Dia akan dapat tolak 2x kuasa 2. Lepas tu, apa dia? Tolak 4x. Lepas tu kita tambah x. Lepas tu tambah 2. Okay, so daripada sini, ni saya dah kembangkan semua. Okay, so daripada sini, kita tahu bahawa ini ada 2x kan? 2x kuasa 3. Yang dalam ni tak ada, so kita tekankan 2x kuasa 3. So ada 4x kuasa 2. Ada kuasa 2 tak? Okey, kita ada kuasa 2 lagi kat sini. Kita ada kuasa 2 lagi kat sini. Okey, 4x kuasa 2 tolak x kuasa 2 akan jadi 3x kuasa 2. Tolak dengan 3x kuasa 2 tolak 2, x kuasa 2 akan jadi x kuasa 2 saja. So betul. Okey, selesai untuk x kuasa 2. Okey, so x pula. Negatif 2x tolak 4x ialah negatif 6x. Sekarang yang ni ni negatif 2x tolak 4x ialah negatif 6x tambah x akan jadi tolak 5x. So selesai untuk x. So sekarang kita tengok nombor pula dalam ni. Nombor ada satu nombor je tambah 2. So semua orang mesti dapat ni, jawapan akhir ni betul. Okey. Faham tak Kisha macam mana saya dapat? Okay, so now bila kita dah dapat pengembangan macam ni, so now you have to find the derivative, pembezaan dia y prime x. Dapat berapa ni? Baru cari derivative dia. 3 kali dengan 2 ialah 6 x kuasa 2 tambah 2x tolak 5. So this is the final answer for first derivative. Boleh? Ada soalan? Siapa yang memang blur, tak faham, saya tahu kamu tak tengok saya punya kuliah lagi. Please look at my kuliah first. So then you can understand what I'm talking here. Okay, so finish with C. C selesai. So, boleh move to D tak? Okay, so kita pergi dekat D. Hari ni lama sikit tutorial boleh sebab kita nak pergi satu-satu ni. Yang tadi tu, yang nombor 3 tu saya tinggalkan untuk kamu jawab. Kalau tidak lagi lama kita punya tutorial. Okay, so sekarang untuk D. D ni kita boleh, kalau dalam bentuk punca macam ni, selalunya kita kena tulis balik dia sama juga dengan 1/2 tolak x. Okey, bila kita dah dapat macam ni, y sama juga dengan yang ini, baru kita boleh cari dy over dx dia. Pembezaan pertama dia. Jangan confuse kadang-kadang saya guna y prime, f prime, and dy over dx ni sama je maksud dia pembezaan pertama. Semua notation je berbeza. Okey, ini sama juga dah dapat dalam bentuk macam ni.
tukar punca kepada bentuk ni 1/2. So sekarang 1/2 ni sama je proses dia. Pindahkan ke depan 1/2 tu, kita akan dapat 1/2 X. Okey, X ni bila kita ada kat atas ni kena tolak 1 kan? 1/2 tolak 1 sama juga dengan apa? 1/2 tolak 2/2. Samakan pembawah dia, betul tak? Baru boleh tolak, which is dia dapat negatif 1/2. So sekarang 1/2 X tolak 1/2. Ada soalan tak apa yang saya buat ni? Faham? Dan sekarang dekat sini tolak, okey, X ni X kuasa 1. Bila X kuasa 1, 1 pindahkan ke depan, dia akan dapat 1. X kuasa 1 tolak 1 ialah kosong. X kuasa kosong ialah 1. So, tolak 1. So, yang ni kita boleh simplifykan dia jadi 1/2. Okey, negatifkan ke atas ni, dia ialah X kuasa 1/2. Bila dia pindah ke bawah, negatif tu hilang. Okey. So, dekat situ dia tolak 1. Apa yang kamu tak faham? Yang 1/2 tolak 1 tu kan? Negatif 1 tu datang pada mana? Ni kan bila kita samakan pembawah dia, 2. 1 tolak 2 kan negatif 1. Bukan point yang dekat X 1/2 tolak 1 tolak X tu. Oh. Kotak tu. Yang ni kan? Ini kan macam tadi. Bila kita buat yang ni kan? Yang ni kan? Okey, dia akan jadi 3 pindah kat depan, betul tak? Dia akan jadi 3 darab 4. Betul tak? 3 ni pindah kat depan. So, atas ni ialah 3 tolak 1. Pembezaan. Every time kita buat pembezaan, yang atas kuasa ni tolak 1. So that, yang ni kan kuasa setengah. Kena tolak 1. Oh, okey, baik, faham. Yang atas ni pun sama. Kalau dia kuasa 1, sentiasa tolak 1. Oh, okey, baik. Terima kasih. Faham Sama. Okey. Ada lagi tak? Okey, so sekarang dekat situ, kita boleh simplify lagi dengan 1/2 punca X tolak 1. This is the final answer. Okey, selesai. Any question? Okey, nombor 3 ni. Yang D okey Saya move to E. Okey, untuk E, kita nampak soalan ni kan, dia dalam bentuk macam ni. So, bila dalam bentuk sini, X dia dekat bawah. So, we want to move X to in front. Sama ada dia ada dua cara tau. Sama ada kamu nak buat quotient rule, bezakan bawah, atas yang F bahagi dengan G tu. Ataupun, kamu boleh ubah ni, nanti kita buat FG tu. Kejap lagi kita nak tengok. Okey, yang ni kamu boleh jadikan equation ni, nak mudah dia ialah 3/4. Boleh pindah X ke atas tak? Dia akan jadi X negatif 2. Bila X pindah dekat atas, so kita buat derivatif dia. F prime, pembezaan pertama dia. Bila dia dah pindah ke atas, okey, ni semua darab dekat depan. Dia akan jadi negatif 2 kali dengan 3. Ialah negatif 6/4. Okey, X atas ni tolak 1. Sentiasa tolak 1. Dia derivatif kan? Okey, so dia jadi negatif 3. Okey, so sekarang jawapan ni akan jadi negatif 6/4 ialah 6/2, 3. Bagi 4, 2. Kan, betul tak? Saya simplify with 2. Dia akan jadi 3/2. Okey, so sekarang X kuasa negatif 3 ni kita turunkan balik. Dia ialah kuasa 3. Okey, boleh faham? This is the final answer. Faham. Nak buat yang ni tak? F bahagi dengan G untuk ni. Cuba. Okey, so sekarang kat sini kita ada G. G
Kalau kita buat yang kalau dulu sekolah kan U bezakan V. Okey, ambil G kat bawah kan. Okey, kita ambil G, quotient rule. 4x kuasa 2 bezakan G. Bezakan F. Dia ialah kosong tolak. Ini tengok quotient rule dekat dalam kuliah tu. Quotient rule. Okey, lepas tu kita ambil F pula 3 bezakan yang bawah, kita dapat apa? Bezakan bawah dapat apa? 2 kali 4, 8. 8x, betul tak? Bahagi dengan, kat bawah ni ialah 4x kuasa 2. Okey, so kita boleh selesaikan tak ni? Dia ialah apa? Saya nak tengok jawapan je kat sini. Dia ialah, ni kosong kan? So kosong tak adalah, kali dengan kosong, kosong. Negatif, ni ialah negatif berapa ni? 3 kali 8. 24 x bahagi dengan 24x bahagi dengan 4 kali 4. 4 kuasa 2 ialah 16. 16 x kuasa 2. Okey, so sekarang 16 dengan 24. Macam ni kita nak simplify. Simplify dengan 8, betul tak? 8 bahagi 16 bagi 8 ialah 2. 24 bagi 8 ialah 3. Tolak 3. Okey, kat sini habis. Macam mana tu? Ni x kuasa berapa ni? Okey, 4x kuasa 2. So akan jadi 4x kuasa 4 kat sini. Faham tak apa saya buat ni? Dia kembangkan ni pun. Ni kembangkan. 4x kuasa 4. Yang ni kan 4x kuasa 2 kan? Benda ni 4x kuasa 2. Tadi saya salah salin. 4x kuasa 2 ialah akan jadi 16x kuasa 4. Okey, so sekarang atas tu habis. Yang bawah ada kuasa 3 lagi, betul tak? Okey, yang bawah ni ialah kuasa 3. Okey, jawapan dia dua-dua sama kan, betul tak? Okey, so buat yang ni pun betul. Buat yang bawah pun betul. Yang mana-mana kamu rasa kamu boleh buat. Okey, finish with E. Can we move to F? Ada soalan? Okay, so we move to F. F ni macam mana pula kita nak jawab ni? Dia ada dua sebutan. Okay, yang ni pun boleh buat F per G juga pun boleh. Okay, kalau kamu rasa kamu tak nak buat F per G, sebenarnya yang ini boleh simplify. Dia akan jadi Y sama juga dengan 2X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa setengah tolak dengan X kuasa 3 bahagi dengan X kuasa setengah. Faham tak apa yang saya buat? Ni kan X kat bawah ni. Bawah dia sama kan? Okey, jadi kita boleh bahagilah dia kat situ. Tak faham Imran? Okey, apa yang saya buat ni ialah bila kita ada 2 tolak 3 bahagi 4 sama juga dengan 2 bahagi 4 tolak 3 bahagi 4 kan? Sama je. Betul tak dengan yang ni? Ni, daripada sini. Ni. Ini ialah apa yang saya cuba samakan. Okey. Boleh? Okey. So sekarang faham daripada sini. Jadi yang ini faham Ni kuasa setengah ni sebab bawah ni punca. Punca ialah X kuasa setengah. Tu sebab saya dapat X kuasa setengah. Okay, any question please interrupt. Saya teruskan, boleh? Okay, so kita dah dapat Y dalam sebutan tu. Ini belum buat pembezaan lagi Kita nak simplify supaya kita boleh jawab. Ataupun kamu nak buat quotient rule macam ni yang UV tu pun boleh juga. Okay, so sekarang dekat sini dia jadi apa? Dia jadi simplify kan. Okay, yang bawah ni kuasa setengah. Bila 2 tolak setengah jadi berapa? 2x, okey, kat sini ada 2. Ni saya buat ni pecahan ni, 2 tolak setengah kan, bahagikan tolak kan. 2 tolak 1 per 2 akan jadi, pembawah dia 2, 2 kali 2, 4, 4 tolak 1, betul tak? Dia akan jadi 3 per 2.
Boleh faham macam mana saya dapat 3/2? Okey, tolak dengan yang bawah ni pun bahagi. So yang ni hapus, yang atas ni ialah 3 tolak 1/2. Dia sama juga dengan 6 tolak 1 bahagi 2. So dia ialah X kuasa 5/2. Okey, dah dalam sebutan macam ni dah tak ada pembawah, dia dekat semua dekat atas. So barulah kita buat first derivative. Dia dapat apa ni? Pindahkan ke depan, darab, dia akan dapat 2 darab 3/2. Macam tu kan? X kuasa 3/2. 3/2 tolak 1 dapat berapa? Siapa tahu? Tiga per dua tolak 1. Yang atas ni kena tolak 1. Dia dapat berapa? Dapat 3/2. Dapat 1/2. Okey, dia dapat 1/2 tolak. Okey, ni pindahkan ke depan 5/2 tu. 5/2 tolak X. Bukan tolak. Salah. Dia dapat X kuasa 5/2 tolak 1 dapat berapa? 5/2 tolak 2/2? 3/2. Okey, 3/2. Okey, so sekarang kat sini dia ialah 2 kali 6. Okey, dia terhapus lah. So final answer kita ialah apa? Tiga X kuasa setengah tolak 5/2 X kuasa 3/2. So selesai. F selesai. Okey, untuk nombor 5. Macam mana nak differentiatekan dia? Macam mana? Siapa tahu? Okey, yang ni kita boleh guna yang chain rule tu. Okey, yang ni semua. Okey, boleh tak? Kalau dah biasa guna. Okey, saya ajar chain rule dulu. Okey, so sekarang kat sini, boleh tak gantikan persamaan ni dia jadi Y sama juga dengan U kuasa 3? Boleh tak? Ni semua. Okey, so sekarang apa yang kita gantikan tadi ialah U sama juga dengan 3X tolak 1. Iaitu kita gantikan semua yang dekat dalam ni dengan U. Jadi equation yang asal ni akan jadi U kuasa 3. Sampai sini semua orang faham? Semua orang yang mendengar lah. Orang yang tak dengar dia. Okey, so sekarang apa yang kamu kena buat ialah dy over du. Sama juga dengan apa? Bezakan ni. Dapat 3u kuasa 2. Semua orang dapat tak? Okey, yang ni yang kedua ni pula, bezakan kita dapat du over dx. Okey, du over dx ni ialah apa? Bezakan ni kita dapat berapa? Bezakan ni dapat berapa? 3x tolak 1 bezakan kita akan dapat 3. Betul tak? Saya betul tak? Ke saya salah? Okey, so sekarang dy over dx ialah equation ni darab dengan ni, iaitu 3u kuasa 2 darab 3. Dia sama juga dengan apa? Dia ialah u ni apa? Okey, so sekarang dy over dx. Okey, ingat tak kat sini? Maksudnya faham? Maksudnya apa yang saya nak sampaikan ialah bila dy over dx, dalam ni tak boleh ada sebutan u. Must have x only. So, gantikan u sekarang. U ialah 3x tolak 1. Betul tak? Dia ialah 3. Gantikan u. U ialah 3x tolak 1 kuasa 2 darab dengan 3. Dan dia ialah 9
Okey, kat sini ialah 3x tolak 1 kuasa 2. Okey, selesai. Siapa ada soalan dekat sini? Ada soalan boleh mic on. Man, kenapa dia tak selesaikan yang dalam kurungan tu dulu? Yang mana? Yang ni kan? Sebab saya tak darabkan apa-apa pun yang kat luar ni dengan dalam kurungan. So kita boleh terus je darab 3 ni kat depan. Okey, Faham okey. tak? Faham tak? Faham. Okay, so settle yang tu Okay, so yang kedua B ni pun sama juga. Untuk yang B ni, yang ni, okay, gantikan. Okay, boleh tak kita jadikan dia ialah Y sama juga dengan U kuasa setengah. So semua yang dalam ni akan jadi U sama juga dengan X campur 2. Ni saya nak ajar penggantian ni. Okay, so dekat sini cari dy over du. Bezakan yang atas tu. Ada soalan tanya Saya tak tahu apa yang kamu tak tahu nanti. Setengah u kuasa negatif 1/2. Ni kan pindahkan kat depan, atas tolak 1. Okey, yang ni ialah du over dx ialah 1. Okey, so sekarang dy over dy over dx sama juga dengan jalan negatif tak ada kan? 1/2 u kuasa setengah kali dengan 1. Betul tak? Kalau kali dengan 1 kita tak tulis pun tak apa. Dan gantikan tempat u ni dengan jawapan yang ini. Okey, ini akan jadi 1/2 u ialah x campur 2 kan? X campur 2. Dia ialah kuasa setengah kan? Jadi kita boleh letak punca kuasa. So selesai. Boleh. Ni penggantian u ni semua. Saya faham ada yang memang dah buat AddMath sebelum ni. Siapa yang dah buat AddMath sebelum ni selalunya kan kalau dia cikgu dia dah buat simplify. Kalau ada kuasa macam ni terus darabkan kat depan. Lepas tu yang dalam ni bezakan letak kat sebelah. Tapi yang ni saya ajar the basic concept. Okey, yang ni ialah chain rule. Yang tadi siapa tanya tu U tu dah tetap ke tidak ke? Okey, yang tu ialah dulu sekolah agama belajar Arab kan. Okey, Arab tak belajar. Saya pun sekolah agama, saya belajar Arab juga. Saya belajar AddMath juga. Saya ambil bahasa Arab tinggi. Tapi Arab tak ada alasan Isyad. Okey, tapi tak, saya faham. Apa yang saya nak sampaikan yang dekat sini ialah okey. Yang orang yang ambil AddMath sebelum ni, ada cikgu dia ajar, dia dah simplify the process which is dia letak dekat depan, lepas tu yang dalam ni dia buat dy over dx, dia beza yang dekat dalam. Boleh buat kalau kamu memang dah faham dan dah boleh terima. Then you can proceed with that particular ilmu lah kat situ. Okay, tapi untuk orang yang mula-mula nampak, my advice is please follow this by using chain rule. By using chain rule ni, please follow this. Okay, kalau yang ni untuk C, okay, any issue there? Saya masuk fardu ain je puan. It is not a problem with fardu ain ke Ikmal. Sebabnya benda-benda tu penting. Okay. So sekarang saya pun belajar. Saya pun sekolah agama juga. Okay. Okay. So sekarang okay. Untuk chain rule, wajib guna benda ni. Chain rule. Okay. So sekarang untuk nombor 5C. 5C ni,
Kamu nampak tak equation dia macam ni? So sekarang macam mana kita nak jadikan dia dalam sebutan U tu? Okey, cuba bawa yang kat bawah ni semua naikkan ke atas. Dia akan dapat 3. Yang bawah ni semua ialah 1 tolak 4 X kuasa 1/2 negatif. Sebab kita bawa punca ni semua ke atas. Dan jangan lupa kamu punya kurungan. Okay, when we have this, okay, boleh tak kita ganti yang dalam kurungan? Okay, dia Y sama juga dengan U kuasa negatif setengah. Okay, jangan lupa ada 3 dekat depan. Okay, tujuan U tu tadi ialah kita nak simplify the process. Maksudnya kita tak nak dalamnya ada kurungan kuasa negatif setengah supaya kamu tak nampak benda ni nak kena kembangkan ke apa. We just replace it with U. Okay, so sekarang yang dalam ni bila kita jadikan dia U sama juga dengan 1 tolak 4X. Okay, so sekarang yang ni dah mudah untuk kamu bezakan. Begitu juga dengan yang ini. Dah mudah untuk kamu bezakan. Dia akan jadi dy over du. Okay, ni ialah 1/2 bukan 1/3 tadi. Okay, sekarang kat sini dia akan jadi apa? Pindahkan dekat depan dia akan jadi negatif 3/2 U kuasa berapa ni? Negatif setengah tolak 1. Negatif, alah padam. Okey, tadi ialah apa? Y sama juga dengan 3U kuasa negatif 1/2. Okey, U sama juga dengan 1 tolak 4X. Okey, yang ni akan jadi apa? Dy over du sama juga dengan negatif 3/2 U tolak 3/2. Kat sini ialah du over dx sama juga dengan negatif 4. Okey, sampai sini okey. Okey, so now saya letak kat atas dy over dx sama juga dengan yang ni 2 ni. 2 ni darab. Okey, dia ialah 3U negatif 3/2 U kuasa negatif 3/2 kali dengan negatif 4. Okey, so kalau kamu tak gantikan U lagi kat dalam tu, dia ialah apa tu? Dia ialah negatif 4 kali dengan negatif 3, negatif 12, positif 12/2 ialah 6. 6 U kuasa negatif 3/2. Okey, dan dia ialah apa? Dia ialah 6 per, boleh gantikan U tak semua? U ialah 1 tolak 4X. Kat situ ialah, ini punca kan? Punca X kuasa 3. Selesai. Ada soalan? Okey, so untuk 6, 7 dengan 8 ni saya tak discuss dekat sini, saya discuss dekat group selepas ni boleh? Nanti saya letak dekat recorded. Kamu tengok daripada situ sebab nanti diorang akan tengok yang kamu punya yang recorded tadi. Lepas tu diorang akan buat yang ni lah 6, 7 dan 8. Okey, boleh? Okey, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you pula. Thank you. Sorry hari ni consume banyak data lah. 1.5 jam hanya. Terima kasih Puan. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.